أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita dapat bertemu dan alhamdulillah dapat kita menunaikan solat secara berjamaah. Kita syukur kepada Allah dengan sepenuh hati kita kerana nikmat yang diberikan Allah ini adalah merupakan satu yang besar, yang tidak ada yang lebih besar lagi daripada nikmat-nikmat yang seluruhnya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, orang yang Islam, insyaAllah. Jadi pada maghrib ini insyaAllah kita cuba melihat beberapa peringatan. Mungkin saya petik daripada beberapa penulisan dan ucapan daripada Imam Al-Ghazali dan juga beberapa ulama-ulama yang lain, seperti dalam manaqib Syekh Abdul Karim Jalani, ya Allah. Jadi saya mulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail muzlimin yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Atau kama Rasulullah SAW. Hadis ini mungkin kita dah dengar, kita nak cuba buat peringatan sedikitnya. Badirul bil a'mal, bersegeralah kamu di dalam melakukan amal, dan bersegeralah kamu untuk beramal sebelum munculnya fitnah, ujian-ujian yang datang bagaikan potongan-potongan, bagaikan kegelapan malam, muslimin, bagaikan potongan-potongan gelap di malam harinya. Seorang laki-laki itu ataupun seseorang itu pada subuhnya, pada paginya dia beriman, dan pada petangnya menjadi kafir, atau petangnya beriman kemudian paginya dia menjadi kafir. Yubi'u dinahu bi'arad minad dunya, dan dia menjual agama dia dengan dunia. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis ini menggambarkan kita supaya segera beramal, dan beramal itu merupakan sesuatu yang penting, sangat penting, malahan wajib. Dalam hadis ini kenapa? Kerana Nabi bagi amaran fitnah itu akan datang cukup halus, cukup gelap, tak kita sedari, sehingga seorang itu boleh beriman pada pagi dan petangnya kafir, dan juga yang berimannya petang dan paginya kafir. Dalam satu hadis yang lain yang lebih kurang sama dengan hadis ini, Nabi menggambarkan kepada kita, maka setelah daripada berlaku itu, maka tunggulah akan keluarnya Al-Masih Dajjal, sama ada pada malamnya, petangnya, ataupun pada pagi esoknya. Dan sinilah kita lihat bagaimana hadis ini menggambarkan kepada kita amal yang diperintahkan itu dia bukan amal biasa, bukan amal yang biasa-biasa, yang rutin, tetapi amal yang intensif, amal yang penuh dengan jiddiyah, kesungguhan,
amal yang benar-benar membina kekuatan sehingga kita dapat tetap dengan iman. Dia bukan amal biasa. So ada juga orang yang beramal tapi dia tidak beriman. Dia beramal tapi nak kejar nama, nampak macam nak buat baik, nampak macam nak tolong orang, nampak macam sembahyang, rupa-rupanya bukan kerana Allah. Jadi amal itu berbagai-bagai. Ataupun amal dalam keadaan lalai, sembahyang lalai, puasa lalai, dan sebagainya. Beramal tapi lalai, sehingga Allah Ta'ala melaknat orang yang lalai, orang yang riak dalam amalan, dalam solatnya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Jadi Allah SWT menggambarkan bagaimana Allah melaknat, mencelakakan orang yang solat tapi lalai, orang yang solat tapi riak. Di sini kita lihat bagaimana amal yang dimaksudkan di sini bukan amal main-main, tapi amal yang membina iman, amal yang menjauhkan daripada kufur. Sebab itu Nabi gambar sehingga pada hari tersebut, masa tersebut, orang akan beriman pagi, petang kafir, ataupun petang kafir, pagi iman. Jadi disinilah Allah SWT menggambarkan kepada kita bahawa kita kena bersungguh-sungguh dengan beramal. Dan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah hampir sampai suatu masa di mana tidak tinggal lagi daripada Islam ini kecuali hanya namanya. Jadi akan sampai satu masa, maknanya sudah hampir, dah sampai, mungkin zaman kita ni dah ada, di mana tidak tinggal daripada Islam itu hanya pada namanya, dan tidak tinggal daripada Al-Quran melainkan tulisannya. Jadi Al-Quran pun tinggal tulisan saja, ditulis, ditampal, diletakkan dalam perhiasan-perhiasan, diletakkan dalam kitab-kitab, sebagai tulisan, tak lebih daripada itu. Dan masjid-masjid tersergam indah, masjid hebat, indah, besar, cantik, lengkap, tetapi ia kosong dari hidayah, tapi tak ada hidayah. Masjid ada tapi hidayah tak ada. Dan ulama-ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah naungan langit. Dan lebih hebat lagi zaman itu, kata Sayyidina Ali daripada Rasulullah SAW tadi, ulama'nya, orang alimnya adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah naungan langit. Dan daripada mereka itu berpuncanya fitnah, dan kepada mereka itu fitnah akan kembali. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku pada zaman itu digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang bagaimana keadaan umat Islam, ada umat Islam tapi yang tinggal nama sahaja, ada Quran yang tinggal tulisan sahaja. Tulisan letak sana, letak sini, cantiknya ukirannya, tapi tak lebih daripada itu. Ataupun kita baca tulisan sahaja. Masjid indah, surau indah, musolah indah, tersergam, tetapi kosong daripada hidayah. Dia tak menjadi sumber hidayah. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang mana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berlaku. Dan ulama pula adalah merupakan penjenayah, sejahat-jahat makhluk. Jadi ulama yang mana ni? Ulama usul, ulama dunia, ulama-ulama yang tenggelam dengan nafsu, yang tenggelam dengan dunia. Jadi ulama pun banyak. Dia lebihkan populariti, dia lebihkan glamour, dia lebihkan perkara yang sanggup dengan kehidupan dunia. Ulama nak cari makan, Jadi sebab tu kita nak kena berhati-hati. Jadi apakah dimaksud dengan amal yang digambarkan tadi? Maka amal tadi adalah amal yang digunakan, dimanfaatkan untuk membina kekuatan iman dan menjauhkan daripada kufur. Itu yang digambarkan tadi. Amalan tu amalan yang maknanya iman tu terjaga, terpelihara. Sebab hari ini kita tentu contoh bencana alam banyak. Bencana alam banyak dan ramai orang beramal. Ada
ada yang tolong hantar makanan, ada yang tolong basuh-basuh, macam-macam pertolongan. Tapi dia tidak jadi amal yang membina iman. Dia hanya jadi amal berlumba-lumba nak dapatkan nama, nak dapatkan, nak menunjukkan bahawa dialah yang beramal, dialah yang tolong orang, persatuan dialah yang terbaik. Amal tu dia jadi amal yang menonjol-nonjolkan diri, glamour, untuk populariti. Jadi amal bukan amal yang membina iman. Ini kita nak kena tengok bahawa Nabi gambarkan dalam keadaan hari ini, bagaimana Nabi suruh beramal ni bukan beramal biasa-biasa, tapi amal yang boleh membina iman kita, yakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah asas kepada amal ialah amal tarbawiyah, maksudnya amal tarbiyah, amal yang boleh mendidik, amal yang boleh mengasuh diri kita, anak-anak kita, dan supaya diri kita, anak-anak kita ni boleh menghidupkan iman. Ini kadang-kadang kita keliru. Kita ingat kita dah pergi haji, pergi umrah, kita ingat kita dah solat, kita ingat kita dah buat macam-macam, dah okey dah. Tapi rupa-rupanya kan iman kita tak tertingkat. Kita tak semakin sayang Allah, kita tak semakin takut dengan murka Allah, kita tak semakin dekat, tak semakin mudah untuk bertaubat. Kita cek. Ini benda yang perlu kita lihat. Ya, sebab itulah di dalam kita mengasuh diri kita ini, kita mestilah letakkan diri kita di dalam tarbiyah, tarbiyah Islam, pendidikan Islam. Dan disinilah antara perkara yang disebut oleh Abu Qadir Jalani rahimahullah dalam penyampaian beliau yang dikutip oleh pelajar-pelajar dia, ditulis semula. Dia menyatakan bahawa sesungguhnya kita ini adalah merupakan seorang hamba Allah yang sebenarnya sedang berjalan menuju kepada Allah. Jadi maksud iman ni salah satunya ialah kita nak rasa kita sedang menuju kepada Allah. Jadi kita bukan hanya sekadar sembahyang, tapi sembahyang dalam rangka nak takarub dengan Allah, dekat dengan Allah. Dan bukan saja nak dekat dengan Allah, nak jumpa Allah. Jadi sembahyang ni sebab nak jumpa Allah, puasa sebab nak jumpa Allah, iman. Jadi bila kita gambarkan yang itu, maka sebenarnya kata beliau, dia kata, ingatlah firman Allah, qul siru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Buatlah perjalanan, mengembaralah kamu, berjalanlah kamu. Qul, katakanlah siru fil ardh, buatlah perjalanan, buatlah hubungan. Siru fil ardh, ini antara sifat-sifat mereka yang mendapat rahmat Allah, dia mengembara. Ayat yang saya baca tadi bermula dengan at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saibun, as-saibun. Jadi lepas daripada kita bertaubat, lepas daripada kita beribadah, memuji Allah, mengembara. Qul siru fil ardh, katakanlah, buatlah, adakanlah perjalanan di muka bumi ini, dan kamu tengok, perhati bagaimana kesudahan orang-orang yang terlebih dahulu. Jadi Allah suruh kita berjalan, bukan nak jom-jom cari makan. Ini yang popular, jom-jom cari makan. Kat mana best, roti canai paling best, kat mana mi kuah paling best, dekat mana makanan paling sedap. Kalau kat Selangor kat mana, kalau kat Kedah kat mana, mana makanan paling best, yang dipromotkan, jom-jom cari makan, jalan-jalan cari makan. Ataupun jom untuk berkarnival, berpesta. Ini banyak pesta, Jadi Allah perintahkan kita mengembara, berjalan. Kenapa? Supaya memerhatikan bagaimana kesudahan orang yang terdahulu daripada kita, dan kita akan dapati aksaruhum musyrikin, majoriti mereka, kebanyakan mereka adalah orang yang mempersekutukan Allah. Kita jalan-jalan, pergi ke satu tempat, tengok rumah besar-besar, hebat-hebat rumah semua. Cuba cek siapa yang buat rumah, dah mati dah.
yang buat rumah dah mati. Tengok pula orang buat rumah, oh punya dia kan bukan orang Islam, kan kafirun. Tengok-tengok, oh bukan dia orang musyrikun. Kena tengok, kena belajar. Jalan-jalan tengok kubur orang Islam, kan tengok kubur orang Islam, kita pun kata kan bagi salam kat dia, kata mudah-mudahan Allah terima amal kamu. Tengok jalan-jalan pula jumpa kubur Kristian, tengok kesian dia, tak ada iman, mati dalam Nasara. Tengok pula orang mati dalam Hindu, tengok pula macam-macam, belajar. Jadi Allah perintah kita berjalan, bergerak, belajar. Tengok apa yang berlaku pada kesudahan. Dalam ayat yang lain Suratul Mu'min, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi ini lalu memerhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu akan lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan banyak bekas-bekas mereka di muka bumi ini, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa mereka, dan mereka tidak mempunyai pelindung daripada azab Allah. Jadi kita pergi ke Mesir, ada orang pergi ke Mesir tengok Firaun punya istana dia, dia keramik dia, dan istana-istana raja-raja dulu. Dah besar-besar dah raja-raja, besar hebat, mengembala ke sana, mengembala ke sini. Kalau kita pergi ke UK pula, tengok istana Buckingham Palace. Buckingham Palace itu siapa yang buat? Besar, nampak hebat, dia punya bilik ratus, kan? Bilik saja ratus ribu dah ada dengan katanya, kan? Dengan kemudahan dari hospital dalam sebagainya. Buckingham Palace. Siapa yang buat Buckingham Palace ni? Kita tengok balik sejarah. Oh, punya dah mati dah. Dah mati dah. Mati macam mana? Oh, mati tidak dalam Islam. Dia antara orang yang menjadi dalam raja-raja Britain ni, menjadi dalam kepada kematian, pembunuhan, kezaliman, penganiayaan negara-negara orang Islam dulu. Masuk ke negara kita, dijajah, dibunuhnya ulama-ulama kita dan sebagainya. Tengok mana kesudahannya, mana habis Islam. Tinggal istana saja habis, kan? Jadi Allah perintahkan kita perjalanan, buat perjalanan dan melihat dari sudut apa yang berlaku kepada orang sebelum, supaya nak menyentuh iman. Hebat macam mana dia pun, dia akan habis. Ini saya dah menyuruh kepada pemimpin negara sama juga. Hebat kita macam mana pun, sekarang pegang kuasa akan habis. Maka gunakanlah kuasa itu dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan duli ke bawah duli sultan, sama juga. Kita tengok contohnya Sultan Johor, dah pergi membantu rakyat dia banjir, contohnya nampak ada gambar blok. Buat kebajikan yang banyak, mudah-mudahan Allah SWT melindungi. Kenapa? Bila kita habis tak sabarlah. Maka sebenarnya dalam hakikat perjalanan hidup kita ini bukan sekadar kita berjalan, mengembara, travelling dengan jasad sahaja. Jangan kita bergerak dengan jasad. Kita pergi keluar daripada rumah kita pagi-pagi, pergi kerja. Kita nampak orang naik bas, nampak orang naik kereta. Kita jumpa orang kiri kanan, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang beriman, ada yang kufur. Kita melihat segala yang ada itu bukan sekadar perjalanan jasad. Kita nak rasa perjalanan itu bukan jasad je, nampak yang fizikal je. Ini maksud tadi, amal yang nak menjaga iman. Amal yang nak menjaga iman, bukan hanya perjalanan dan jasad sahaja. Tetapi jauh lebih daripada itu adalah sebenarnya satu proses perjalanan untuk beragama, perjalanan untuk kita menghidupkan agama. Jadi kita berjalan menuju kepada Allah, ini sudah berjalan untuk kita tegakkan agama kita. Sebuah proses perjalanan nafs, nyawa kita, jiwa kita, roh kita, dan sebuah proses hijrah, proses untuk menuju kepada kebaikan dan mujahadah, mujahadah untuk nak berjuang dalam mengabdikan diri kepada Allah. Jadi rupa-rupanya pelajaran yang paling besar dalam kita nak melihat ayat ini, hadis ini ialah bila Nabi kata beramal, maknanya kita sebenarnya kita ni sedang berjalan menuju kepada Allah. Dan kita nak kena tengok dengan hati kita, tengok dengan iman kita. Bukan hanya sekadar fizikal saja. Kalau fizikal ni orang munafik,
Fizikal ni orang kafir, dia tidak ada iman, dia tak ada keyakinan. Ni dia fizikal saja. Dia menikmati semua yang fizikal, tetapi yang hati tadi tak ada. Maka sebab itulah kita melihat kisah-kisah para rasul dalam Al-Quran, para nabi dalam Al-Quran, hanya proses perjalanan menuju kepada Allah. Contohnya bila kita cerita kisah Nabi Nuh AS, cerita kisah Nabi Nuh bila nampak kapal saja. Orang putih tengok kapal saja, dia kata bahtera. Melakukan perjalanan bersama dengan pengikutnya dalam sebuah kapal yang penuh dengan muatan, tapi sebenarnya perjalanan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu hakikatnya. Walaupun naik kapal, habis tenggelam semua tempat, dan Allah tenggelamkan naik kapal. Nampak macam naik kapal, tapi hakikatnya sama. Begitu juga Ibrahim AS melakukan perjalanan dalam pencarian Tuhannya. Nabi Ibrahim mencari Tuhan, mencari Allah. Dia tengok bintang, oh bintang inilah Tuhan. Nampak jauh hebat kan, maka dia pun nak sembah Tuhan bintang. Tiba-tiba datang bulan, nampak bulan lagi hebat daripada bintang. Dia pun tengok cantik engkau, indah. Tiba-tiba habis malam, matahari pula lagi hebat. Jadi Nabi Ibrahim mencari Allah dengan akal yang cerdik, dengan hati yang bersih. Akhirnya dia kata, semua ni makhluk. Dia jumpa Allah dalam perjalanan dia. Nabi Nuh juga bertemu dengan Allah dalam perjalanannya. Maknanya dia bertambah lagi, meningkatkan lagi hidupnya. Kemudian begitu juga Nabi Musa yang melakukan perjalanan untuk membebaskan kaumnya daripada perhambaan Firaun. Sehinggalah kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan hijrah bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Semua kisah itu secara aulanya untuk kita faham, secara utamanya untuk kita faham ialah perjalanan hati, perjalanan hidup menuju kepada Allah. Daripada keadaan di Mekah, selepas Isra Mi'raj, habis Isra Mi'raj, dakwah dah tak boleh berkembang kat Mekah. Pergi Taif pun kena halau, tak boleh nak berkembang. Maka Nabi SAW diancam, sahabat-sahabat diancam, dari hari ke hari diancam. Maka Allah memerintahkan hijrah. Maka hijrahlah mereka, bukan menjadi pelarian, bukan melarikan diri. Hijrah dalam rangka untuk membina kekuatan umat. Jumpa dengan sahabat-sahabat Ansar di Madinah, dan akhirnya mereka dapat menegakkan Islam sampailah kepada kita. Jadi ini adalah perjalanan Rasul. Sebab itulah kita nak lihat, nak ajar, nak didik diri kita, nak didik anak-anak kita ni bahawa sebenarnya kita sedang dalam sebuah perjalanan. Dan perjalanan ini mestilah ada bekalan. Mesti ada bekalan. Kalau tidak ada bekalan, maka kita akan menjadi orang yang sesat, orang yang binasa. Maka di sinilah penting kita untuk memahami proses perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku di situ. Di sini kita lihat bagaimana kekuatan perjalanan tersebut. Yang pertama sekali saya nak sebut di sini bahawa perjalanan itu adalah perjalanan iman. Perjalanan iman. Jadi yang kita nak tengok hari-hari ini bukan kita boleh sembahyang boleh sembahyang fardu berjamaah semata-mata. Bukan setakat kita boleh baca Quran semata-mata. Bukan setakat kita boleh ada program tolong orang semata-mata. Tetapi sejauh mana amal tadi benar-benar menyentuh hati kita sehingga meningkatkan iman kita. Itu hakikatnya. Kalau tidak, kita akan termasuk dalam fitnah yang gelap gulita. Dalam Suratul Kahfi Allah menyatakan mereka menyangka mereka beramal, mereka menyangka mereka buat baik, tapi rupa-rupanya telah merupakan satu yang bayang-bayang, tak ada apa. Yang digambarkan di sini bagaimana kita kena melihat maksud tadi itu, mestilah iman kita kekal istiqamah, siangnya, paginya, petangnya ke pagi pula, kekal imannya. Ya, sebab itulah hakikat amal pula di sini ialah kita ingin menghadapkan hati kita kepada Allah, tawajjuh ila Allah. Jadi hakikat amal, ibadah, hati
ibadah yang zahir yang kita buat, takbir, yang kita rokok, kita sujud dan sebagainya. Tapi yang hakikat amal yang sebenarnya dalam hati kita, yang kita nak proses anak-anak kita, nak ajar anak-anak kita, nak ajar diri kita juga, ialah kita ingin sama-sama melatih bahawa amal itu bermaksud hati kita bertawajuh kepada Allah, menghadap Allah. Hati itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya hati kita ni merasai bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita, ma'iyatullah. Bahawa Allah Ta'ala melihat kita. Ini panggil syuur, satu perasaan ma'iyatullah, Allah bersama kita dan kita nak akrab dengan Allah, nak dekat dengan Allah. Bagaimana kata Nabi apa? Sifat amal ihsan. Jadi maknanya amal yang ada hari ini tak cukup sekadar amal Islam, tak cukup sekadar amal hati, tetapi kena ada ihsan. Jadi amal yang Nabi maksudkan di sini, amal yang meliputi amalan syariat, amalan hakikat ataupun tarikat, dan juga amalan makrifat yang kita faham dulu cakap macam itu. Maknanya amalan hati, amalan zahir, amalan hati dan amalan roh. Maknanya kalau kita semayang ni, fizikal ni, kita jaga mata kita, kita jaga telinga kita dari benda yang haram, itu nak mengislahkan zahir. Kita menghidupkan amalan hati, ikhlas, kita rasa baik sangka dengan Allah dan sebagainya, itu nak menghidupkan amalan hati. Bila kita nak mengenal Allah, nak menghadap Allah, nak mengenal Allah, nak mentauhidkan Allah, maka itu amalan roh, mengislah roh. Jadi sini kita lihat dia bermula dengan tawajuh. Maknanya bila kita sembahyang tu sebenarnya bukan kita duduk macam itu saja, bukan kita berdiri saja, sebenarnya kita sedang menghadap Allah, berhadapan dengan Rabbul Jalil, berhadapan dengan Tuhan yang Maha Berkuasa. Itu maksud bertawajuh. Jadi maknanya kita buat apa pun, tengah makan pun, kita sedang menghadap Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu wa innahu yarak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kamu beribadah seolah ka'annaka tarah, seolah kamu melihat Allah. Nombor satu dipanggil al-wasili, orang yang sampai ke Allah, melihat Allah dengan basirahnya, dengan hatinya. Fa illam takun tarahu, maka sekiranya kamu tidak melihat Allah, fa innahu yara, sesungguhnya dia melihat kamu. Maka kita nak kena rasa bahawa sesungguhnya Allah melihat kita. Bila Allah melihat kita, hati kita sebenarnya sedang menghadap Allah. Hati kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah seperti mana yang digambarkan contohnya oleh Imam Al-Ghazali, contohnya kata apa? Dan janganlah kamu mengatakan wajjahtu wajhi dalam apa ni, doa iftitah kita, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, wajjahtu wajhi, kita baca, dan aku hadapkan muka aku, wajah aku, melainkan hati engkau sudah menghadap dengan semuanya kepada Allah dan berpaling daripada yang lain pada masa itu. Jadi jangan cakap aku dah menghadapkan wajah aku pada engkau ya Allah. Kita baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, salam itu wajjahtu wajhi sebut kata apa? Bila dah sebut yang itu, ya Allah, aku menghadap engkau ya Allah, maka kata Imam Ghazali, jangan masa tu hati kamu berpaling daripada Allah, menghadap yang lain. Jadi Nabi SAW telah menjelaskan hakikat berpaling ini. Ini maksudnya kita nak latih diri kita ni berjalan menuju kepada Allah dengan hati yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berpaling dalam solat itu bermaksud berlaku kecurian. Maknanya kita telah dicuri oleh syaitan terhadap solat kita tadi. Jadi Nabi kata bila kita berpaling, teringat rumah, teringat makan, teringat anak, teringat apa-apa lah, hati kita, ingatan kita berpaling daripada Allah, maka sebenarnya kita telah kena curi dengan syaitan. Syaitan dah lintas. Syaitan dia lintaskan kita je.
pop tiba-tiba teringat anak. Lintasan je. Kita pun follow ingatan kita. Anak, oh dah bagi makan belum? Kalau kaum ibunya kan lintas dia. Apa? Tadi jurang air, masa air tadi dah tutup api belum? Dia timbulkan was-was. Lintas saja. Kemudian kita ikut lintasan itu, maknanya kita berpaling daripada Allah. Kita berpaling daripada Allah. Ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah satu hadis Nabi yang lain Nabi gambarkan dalam Imam Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya seseorang yang berdiri dan solat serta memuji-muji Allah dengan pujian yang selayak bagi Allah tadi, serta mengosongkan hatinya dan hanya untuk Allah saja, maka keluarlah dia daripada solat dan dosanya dihabiskan seperti mana anak yang baru lahir. Nampak? Tawajuh ni luar biasa. Setiap kali solat ni, hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang sembahyang menghadap Allah, Allahu Akbar, dah tak fikir dah lain. Dah tak fikir dah benda-benda lain dah. Tak kira lah apa, rumah terbakar pun rasaklah rumah terbakar, Allah ada nak jaga rumah. Anak sakit, Allah ada nak jaga anak. Kerja kita banyak masalah, Allah ada nak tolong kita. Kita menghadap Allah ni, sedang menghadap Allah ni, Allahu Akbar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdiri solat puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, puji Allah dengan selayaknya, kemudian dikosongkan hatinya daripada yang lain daripada Allah, maka Allah, dia tidak akan keluar daripada sembahyang itu melainkan dosa-dosanya yang dihapuskan seperti anak yang baru lahir. Anak baru lahir, baby mana ada dosa. Tapi oleh kerana tawajuh kita tak ada tu. Dan bayangkan dalam sembahyang pun amal tak boleh macam mana yang kita kata tadi, amal yang boleh membina iman. Apa lagi luar sembahyang. Kita pergi pejabat, kita pergi pasar, kita pergi pesta. Hari ni pula ada carnival, ada konsert anak-anak kita. Saya tengok satu viral video, ada orang briefing tunjuk kat saya tadi, dekat KLIA, artis daripada Korea datang berlari-lari anak-anak perempuan ni, lari-lari kejar artis, lari kejar. Subhanallah. Jadi ini kita nak sebut kat sini bagaimana keadaan umat kita ini. Jadi sebab itulah sebenarnya perjalanan kita menuju kepada Allah ini, dia bermula apabila kita fokus kepada Allah dalam kehidupan kita. Disebut tawajuh. Ini kita kena bagi. Mungkin kita dah dengar dah yang sebelum ni. Maka dalam hadis yang lain, Nabi menggambarkan kepada kita, Allah SWT menggambarkan kepada kita dalam surah Maryam ayat 48, wa'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa da'una rabbi asa alla akwani bi du'a rabbi syaqiyya. Ini Allah gambarkan kepada kita tentang mujahadah orang-orang yang beriman itu, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan daripada apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Allah, kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Jadi tuan-tuan berhormat Allah, kita kena faham ini. Ini perjalanan. Sebelum kita bertemu dengan kemuncak fitnah Al-Masih Dajjal, tak tahu tuan-tuan bila nak turun. Saya ingat dekat sangat, terlalu dekat. Maka hati kita kena ajar. Betul, anak-anak kita kena ajar. Kenalkan sesuatu yang bersifat imaniyat. Imaniyat ni adalah beriman kepada Allah, yakin dengan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan rukun-rukun iman. Anak-anak kita macam nak ajar ni. Dia tak boleh fikir macam ni kita fikir. Ajar dia zikir. Kita pun kena zikir. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir sampai hati kita ni tak boleh putus dengan la ilaha illallah. Sampai hati peringkat tak putus, sampai ke dalam lub hati kita yang paling dalam, Allah, 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 tak putus.
Bila tak putus tu maknanya hati kita dah disentuh oleh cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi maknanya hakikat zahirnya macam-macam amal. Hakikat zahir macam-macam amal. Kalau dari sudut ibadah zahir ni contohnya solat kita, puasa kita, sedekah, tasbih, tahlil, tolong orang. Kita ada berbeza-beza, berbagai-bagai beza-beza suasana dalam amalan tersebut. Maka apa yang kita nak tengok dalam suasana beramal, contohnya kita pergi bekerja. Pergi bekerja ni amal kita amal juga ibadah. Mencari nafkah tu kan ibadah. Bergaul, minum mengetih. Mengetih dekat warung mana-mana orang kan. Kita ingat mengetih ni tak ada apa-apa, tak ada pahala. Mengetih pun ada pahala. Mengetih pun ada pahala. Jangan main-main. Mengetih mestilah mengetih yang tidak ada lalur, yang tidak ada lain. Mengetih yang ingat Allah. Membina ukhuwah tu bukan sunat, wajib. Kan? Kenapa wajib? Kerana kalau kita tak bina ukhuwah, iman kita tak sempurna. Kalau kita tak bina ukhuwah, kita tak sayang kat sahabat kita. Tak sayang sahabat tu, iman tak sempurna. Iman tak sempurna, amal tak sempurna. Cacat amal. Jadi maknanya tuan-tuan, apa pun amalan kita buat, kita tengok suasana hati kita. Itu maksudnya. Hati kita di mana? Kita makan, minum, bergaul, berkawan, kita buat kerja, kita belajar, kita masuk landas, suasana hati kita di mana? Itu maksudnya menghadap Allah tadi, bertawajjuh. Ini latihan. Sebab tu kita kena mulakan dengan berfikir dan berzikir. Berzikir dan berfikir. Kena ajar anak-anak zikir. Nanti Allah akan bagi cahaya. Siapa yang boleh berzikir continuous, alhamdulillah Allah dah bagi cahaya. Tapi zikir tu mesti zikir dalam peringkat yang sampai kepada peringkat hakikatnya, hakikat zikir. Apa maksud hakikat zikir? Zikir kan mengingati Allah, zikrullah, kan? Hakikat zikir apa? Hakikat zikir ni maknanya kita nak rasa yang kita berzikir tu pun Allah yang bagi. Kita boleh berzikir tu Allah bagi tu. Bukan kita yang zikir, sebenarnya Allah yang bagi. Itu hakikat dia. Sehingga dengan zikir tu kita rasa sayang ke Allah, timbul perasaan sayang ke Allah. Allah bagi aku boleh zikir. Allah bagi aku boleh baca Quran. Allah bagi aku boleh membuat sesuatu yang baik. Kita rasa itu hakikatnya, kita nak patah balik kepada Allah. Ini perbuatan Allah ni. Ini sifat Allah, nama Allah ni. Jadi berzikir sampai kepada perasaan kita, rasa sayang, rasa rendah diri pada Allah, rasa memerlukan Allah. Itu hakikat zikir. Azan. Itu azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Jadi sebab itu dalam hal ini kita kena banyak menghadirkan diri kita dalam majlis-majlis zikrullah, majlis zikir. Majlis zikir majlis yang menghadap Allah tawajuh dengan para ulama yang rabbani, ulama-ulama yang saleh, yang bertakwa. InsyaAllah kita nak masuk bulan Ramadan ni, bulan Ramadan ada i'tikaf. So perbanyakkan i'tikaf, perbanyakkan berada di dalam surau dan masjid i'tikaf. Sama di malam ke siang, ada masa kita datang. Jangan tunggu 10 terakhir. Kalau kita tunggu 10 terakhir, memang Allah tak pilih kita nak duduk kat situ. Ataupun kita duduk kat situ tapi tak dapat, Allah banyak. Baik, jadi sebab itulah kita sebut sini ada macam-macam suasana. Kita kena didik diri kita macam-macam suasana, macam amal. Tapi kita kena tengok apa hati kita, di mana hati kita. Contohnya kan satu ketika mungkin timbul perasaan malu kepada Allah. Jadi malu kepada Allah ni antara amalan yang kemuncak jugalah, malu pada Allah. Maka perasaan malu itu menuntutkan kita untuk supaya orang malu ni biasanya dia diam, malu wajahnya merah pucat, dia bertunduk ke Allah, dia rasa malu ke Allah. Jadi kita tengok hati kita. Kalau malu tu sepatutnya malu pada Allah, tunduk malu ke Allah. Allah bagi kita macam-macam, kita masih buat maksiat, tak boleh nak bersyukur, contohnya. Jadi malu ke Allah. Timbul kuasa malu tu, kita duduk dia menghadap Allah juga. Ataupun timbul rasa kita buat dosa, buat silap, rasa menyesal, rasa penyesalan kita. Kita beristighfar. Ini amalan. Maknanya amalan yang lahir tu, kita tengok suasana hati. Hati tu dilahirkan amalan. Kalau menyesal, istighfar. Kita pun bertaubat, kita pun tunduk kepada Allah. Kita memperbaharui azam kita, tak mudah buat jahat lagi, tak mudah buat dosa ni, tak mudah. Maknanya penyesalan, rasa tunduk, rasa nak minta ampun tadi, hati kita menghadap Allah. Hati kita nak latih. Jadi dalam hati kita ni ada macam-macam. Masa-masa tertentu dia ada malu, dia ada menyesal, ada masa yang dia rasa seronok, nikmat, rasa seronok, rasa puas.
Kan, maka yang tu dia nak kena syukur ke Allah. Alhamdulillah. Nak rasa nikmat tu Allah bagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita tengok hati kita ni sentiasa kita latih dalam suasana apa pun kita nak menghadap Allah. Itu latihan. Itu maknanya berjalan menuju kepada Allah. Berjalan menuju kepada Allah. Itu amalan dengan hati yang tawajuh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengah malas, malas bersama juga. Kan? Malas ni kita tengok benda-benda yang Allah murka, benda-benda yang Allah tak suka, kita buat. Malas tak nak buat. Tak nak buat. Bukan buat benda yang malas, benda yang Allah suka. Benda yang Allah perintah, kita malas. Bukan begitu. Kita betulkan sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Kalau kita ada seorang guru, ada guru yang murabi yang boleh pendidik kita, alhamdulillah dia boleh tegur kita. Dia boleh tegur kita kan. Kita ada guru yang hatinya bersih, tengok kita kata tengok kita kan, dia pun kata sabar kan, sabar. Kadang-kadang dia keluar perkataan sabar je, tapi cukup dah untuk kita faham. Kalau kita jauh daripada orang-orang soleh pula, daripada guru, kita kena ada amalan rabitah dan wasilah. So rabitah dan wasilah ni panjang ceritanya, tapi insya-Allah kita nak kena faham. Rabitah ni ikatan hati. Dia panggil ta'alluq qalbi, ikatan hati. Rabitah terikat hati kita dengan Rasulullah SAW dan sebagainya. Baik, jadi apa beza orang yang ada amalan-amalan tawajuh, amalan-amalan nak membina iman tadi dengan orang yang tak nak? Orang yang tak nak ni kita panggil orang biasa, orang awam. Orang awam ni orang yang tak terfikir langsung pun nak kenal Allah. Tak terfikir nak kenal Allah, tak terfikir nak dekat Allah. Kalau semayang, kita tak semayang. Sebab apa semayang? Ada semua orang semayang, aku semayang. Sebab apa semayang? Ada terlatih dari kecil semayang. Tak ada terfikir nak dekatkan diri dengan Allah, tak ada terfikir nak kenal Allah, tak ada terfikir nak betul-betul nak sayang Allah, tak terfikir. Tak ada cita-cita. Tak ada cita-cita pun. Hidupnya buat saja apa yang dia tahu, bangun tidur, makan kerja, pergi buat apa, tak kenal Allah. Ini orang biasa. Jadi orang yang mukmin, orang yang duduk di dalam tarbiyah, mutarabbi, orang yang salihin berjalan menuju kepada Allah, seorang muridnya orang yang mencari kebenaran, maka orang ni ada cita-cita. Ini beza orang yang beramal, boleh beriman dan menjaga daripada kufur tadi, dengan orang yang beramal tapi setakatnya akhirnya paginya beriman, petangnya kafir, paginya beriman. Ini beza dia. Apa bezanya? Orang yang beramal semua tadi, orang yang ada cita-cita, dia ada kehendak untuk kenal Allah, ada hajat nak kenal Allah, nak kenal pencipta dia, nak kenal Tuhan dia, yang menjadikan dia, yang bagi rezeki kat dia, yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka apabila dia berhajat nak mengenal Allah tadi, maka dia perbaiki diri dia, bersihkan diri dia. Macam kita lah nak masuk masjid, nak masuk surau semayang kan, pakaian kita penuh dengan najis, kotor. Kita baru lepas bersihkan longkang, gotong royong dengan keadaan kotor yang najis, boleh kita duduk kat sini kan. Kita pun tak sanggup dah duduk sini. Kenapa? Tempat bersih, tempat orang nak solat, kita dengan najis-najis, kita kena mandi dulu, bersihkan. Itu nak masuk surau, nak masuk masjid. Kita nak pergi pejabat pun kena pakai pakaian yang sepatutnya. Bayangkan itu dengan makhluk kita nak kat sini kan, dengan Allah macam mana. Jadi sebenarnya orang yang beramal nak jaga iman, dia ada cita-cita nak kenal Allah, ada cita-cita nak dekat dengan Allah, ada cita-cita untuk nak benar-benar sayang ke Allah, merasai takut, berharap, bergantung pada Allah. Ini orang yang beramal tadi, yang disebut dia bertawajuh tadi. Kalau tidak, tak kisah, pergi semayang macam biasa. Tengok semayang Jumaat. Kalau semayang Jumaat, sini ada semayang Jumaat? Tak ada. Tak ada semayang Jumaat. Surau tak ada. Tengok semayang Jumaat, penuh sampai ke belakang. Kalau kata solat Jumaat, tengok solat subuh, satu saf mungkin tak habis, nasib baik 2 saf kan? Tengok semayang raya sampai keluar-luar kan? Sampai setengah tempat kena buat 2 kali, 2 shift semayang raya setengah tempat. Ramai penuh. Tengok semayang-semayang biasa kan?
Jadi ramai orang semayang, ramai orang beramal, tapi amal dia tidak memelihara iman, tidak menjaga iman, tidak meningkatkan iman dia. Ini yang Nabi gambarkan. Paginya beriman, petangnya kafir. Petangnya kafir, paginya beriman. Ini yang dimaksudkan tadi. Bila kita sampai pada era akhir zaman, memang kita kena tengok. Jadi orang yang benar-benar nak beramal tadi, mutarabbi, orang yang nak mentarbiah dirinya, salikin, orang nak berjalan menuju pada Allah, orang yang nak mencari kebenaran, murid, seorang murid, ialah orang yang bercita-cita untuk makrifat, untuk kenal Allah. Lalu bila dia nak kenal Allah, tentulah dia kena baiki diri dia. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, selagi kita sayang dosa kita, kita tak akan kenal Allah. Allah akan hijabkan kita daripada kenal dia. Sebab tu hari ini kita kena tengok dosa kita, bertaubat pada Allah. Kerana kenapa? Apa yang menghalang khusyuk kita? Apa yang menghalang ikhlas kita? Apa yang menghalang bahagia, tenang kita bersama Allah? Rupanya kita masih sayang dengan dunia, masih sayang dengan dosa. Hati kita sayang, hati kita sayang. Bila sayang, di situlah ada halangan. Dan halangannya besar. Sampaikan kita solat pun kita tak rasa kita solat. Tak boleh nak solat sungguh-sungguh. Jadi sebab itulah kan, orang yang benar-benar nak menjaga diri dia tadi itu, maka dia ada cita-cita untuk mengenal Allah. Dan dari situlah dia memperbaiki. So apa rutin dia? Apa rutin dia? Dan rutin dia ialah dia bertaubat kepada Allah. Dia buang dosa. So pada malam ni tuan-tuan, kita nak memasuki bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan ni, persiapan nombor satu, kita nak buang dosa kita. Supaya benar-benar bila kita masuk bulan Ramadan, Allah proses tarbiyah kita dalam bulan Ramadan tu, akhirnya kita keluar sebagai orang yang mendapat fitrah. Kembali kepada fitrah Aidul Fitr, kembali kepada fitrah. Fitrah yang salimah, fitrah yang sejahtera. Kita kena buat ni, kalau tak dapat. Sama je di Ramadan ni, sama dengan Ramadan lepas. Kenapa? Dosa kita. Dosa ni banyak tuan-tuan. Dosa zahir, dosa batin, dosa roh kita. Betul juga dengan dosa-dosa kita dengan manusia, dosa-dosa kita dengan kan, kerja kita. Kita tak perasan dosa-dosa kita. Jadi rutin ialah orang tu akan membuang dosa-dosa dia, dan dia menjauhkan benda-benda yang syubhat dan sebagainya. Itu nombor satu. Nombor dua, dia mencari sumber hidayah. Mencari sumber hidayah. Apa sumber hidayah? Nombor satu, tak lain tak bukan, kena tingkatkan iman. Allah bagi musibah, nampak bencana, sentuh ke hati kita. Allah bagi kita benda yang kita kata suka, kita seronok, tenang. Allah bagi, syukur, Allah bagi, sabar. Kita tingkatkan iman kita. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan Allah, Allah akan bagi pada hati itu hidayah. Jadi kena hubungkan semua dengan sifat Allah. Mentauhidkan semula asma Allah, mentauhidkan semula kan, nama-nama Allah, sifat Allah, mentauhidkan perbuatan Allah, af'al Allah, mentauhidkan kan, zat Allah. Ini proses ni kena jalan. Jadi sebelum masuk Ramadan, kita kena faham macam mana nak mentauhidkan af'al, sifat, nama dan zat Allah. Kena faham. Jadi bila masuk Ramadan tu, kita mentauhidkan Allah, buka dia punya rahmat dia, kita akan jumpa sesuatu yang luar biasa. Baik. Jadi yang kedua, dari sudut nak dapat hidayah, yang pertama tingkatkan iman, yang kedua berjihad. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad pada jalan kami, maka Allah akan tambah lagi hidayah pada dia. Allah akan bagi pada dia hidayah. Jadi yang kedua, mujahadah, lawan nafsu kita. Ini kita kena buat. Ya, sebab itu dalam hal ini saya nak baca apa yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Dia kata iman ada 3 jenis. Iman ada 3 jenis. Yang pertama, iman orang-orang biasa, orang awam disebut. Iaitu iman ni secara ikut-ikut dia.
Tahu ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun iman, tahu lah rukun iman. Apa dia rukun iman tu? Tak boleh tak faham. Ikut dia. Kalau kat sekolah di PJ, ada sahabat-sahabat kita mengajar di PJ, di Subang dan sebagainya, dia buat test. Kalimah syahadah pun anak-anak kita tak tahu. Cuba ucap kalimah syahadah, tak tahu. Tak tahu. Ada yang istighfar lah, ada yang alhamdulillah lah, macam-macam. Kalimah syahadah tak tahu. Ini anak-anak kita ni kan, lalai dengan ayah nak ajar anak-anak. Sedangkan mentauhidkan Allah, mengenal Allah, itu adalah ilmu yang paling utama, wajib kita ajar anak-anak. Nombor satu, ajar anak-anak bukan 3M, membaca, menulis dan mengira. Bukan. Nombor satu, belajar kenal Allah, yakin dengan Allah. Itu nombor satu. Anak-anak kita dia besar tak kenal Allah, maka dia akan kenal Dajjal, dia akan kenal syaitan. Tuan-tuan, saya tengok beberapa perkara yang berlaku sekarang ni, mereka sudah mula memperkenalkan syaitan secara direct sekarang ni. Anak-anak kita yang minat muzik, hati-hati. Rupanya banyak muzik-muzik ni ke arah menyembah syaitan sekarang ni. Baru-baru ni di dalam Grammy Award, saya pun tak tahu, ada seorang tunjuk kat saya, Grammy Award, lagu yang dinyanyikan tu oleh seorang gay. Seorang gay. Dan kemudian dia nyanyi lagu menyembah syaitan dalam Grammy Award. Kemudian lagu-lagu yang dibuat konsert pula di tempat-tempat lain pun lebih kurang sama juga. Ada yang menyembah syaitan, ada yang memanggil ya sayyidi, wahai tuanku, kum, bangun, memanggil Dajjal. Jadi mereka kalau tengok anak-anak kita minat muzik, minat lagu, hati-hati, takut akidahnya tu dah menyembah syaitan. Bukan kalimah dan dua itu, tapi hati dia. Ini imam orang yang awam. Iman orang yang awam, dia memang tak kisah. Ini majoriti. Kita bimbang, keluarga kita terlibat. Itu kita bimbang. Dia tengok balik. Jadi digambarkan tu, orang yang imam begini, dia tak kisah kenal Allah apa, tak kenal Allah apa. Yang penting dia boleh buat apa yang nafsu dia. Yang kedua, iman mutakallimin, kata Imam Ghazali. Iman mutakallimin ini iman yang orang yang suka tengok dalil akal, dalil-dalil yang ada. Kemudian dia pun belajar sekadar itu sahaja. Sekadar itu sahaja. Kan? Saya minta maaf, saya sentuh sikit lah. Ini nasihat daripada Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Suatu yang menyentuh. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Sesungguhnya Al-Quran adalah asas kepada semua perkara, dari sudut ilmu, dari sudut amal. Maka dia kata ramai mereka yang mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi hanya setakat di akal. Ini orang yang baca Quran ni setakat di akal, guna logik dia, guna logik dia. Ataupun hanya dia kata memikirkan dengan akal sahaja. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang bahaya, sebab ada pada akal itu hawa nafsu, syahwat. Maka jadilah ayat-ayat Al-Quran itu alat untuk mengesahkan hawa nafsu. Jadi dibaca Al-Quran, dihafal Al-Quran, tapi setakat akal. Hatinya kotor. Begitu juga ada sebahagian daripada yang lain berpandukan kepada tafsiran ulama yang terdahulu semata-mata. Maka orang yang melakukan ini, dia akan melihat bahawa apa yang ada dalam Quran itu tidak sama dari sudut perubahan zaman. Jadi kita tengok ulama-ulama dulu tafsir, betul. Ulama dulu tafsir betul. Dah, cuma zaman tu zaman dia. Zaman sini nak kena ada realiti, wakil sekarang. Nak kena kenal wakil sekarang. Maka dia kata, maka Al-Quran tidak menyentuh dalam kehidupan mereka. Tak dapat kita realisasikan. Sedangkan Al-Quran itu adalah merupakan suatu yang mujizat Allah. Sebab itu dia kata apa? Dia kata, lihatlah bahawa sesungguhnya petunjuk hidayah Al-Quran itu hanya orang-orang yang membersihkan diri dia. Bila kita membersihkan hati kita, fikiran kita, hidup kita, maka barulah Al-Quran akan menyentuh. Maka dia pun membaca surah Al-Waqiah, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun
la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran itulah satu merupakan mulia, yang sangat mulia. Maha sentiasa memberi hidayah, panduan dan sebagainya. Fi kitab maknun, kitab yang terpelihara. La yamassuhu illa al-mutahharun, yang tidak akan disentuh melainkan orang-orang yang telah mutahharun, orang yang telah mensucikan diri dia. Jadi ulama-ulama biasa tafsir, orang yang telah mensucikan ni maknanya dia dah ambil wuduk, dah ambil air sembahyang, baru boleh pegang Quran, bersama Quran, itu tafsir. Tapi kata Abu Khalid Jalani, maksud mutahharun itu bukan sekadar ambil wuduk, tapi membersihkan diri daripada dosa, membersihkan diri daripada jahiliyah yang menguasai, membersihkan diri daripada akidah yang sesat, membersihkan diri, melakukan perkara-perkara yang mujahadah an-nafs. Jadi barulah Al-Quran boleh menyentuh. Sebab tu banyak tafsir-tafsir ini kadang-kadang dia sekadar tafsir yang kita kata dia sudah luaran sahaja, tak nampak. Saya pernah berjumpa dengan seorang, saya tanya tentang Dajjal. Apa dia jawab? Seorang ulama lah, salah seorang ulama di Malaysia ni, menghafal hadis banyak. Saya tanya dia tentang Dajjal. Prof, saya nak tanya tentang Dajjal. Ustaz, tentang Dajjal. Saya boleh kata Dajjal tak ada, lama lagi Dajjal. Kenapa? Tak ada orang besar, giant macam itu kita. Giant. Kenapa? Nabi kata kalau dia berdiri, kan, air laut paras mampu lari. Itu ada hadis. Jadi dia kata itu, maka itulah tafsir zaman dulu. Zaman sekarang ni tak semestinya giant boleh air laut paras bukulan. Tentera yang naik atas kapal selam, yang naik atas laut, dia berdiri tengah laut, yang air yang boleh paras bukulan. Dia berdiri atas submarine, kapal selam. Jadi tafsir ni nak kena tengok kan wakil yang ada pada hari ini, dengan hati yang bersih, hati yang telah dibersihkan, telah membuang dosanya, riaknya, wujudnya, segala penyakit-penyakit hati. Inilah digambarkan. Mutakallimin hari ini ramai orang iman setakat dalil-dalil akal, dalil-dalil mungkin nakal juga Quran, tapi setakat yang tersurat. Kemudian kata Nabi, kata Imam Ghazali, yang ketiga iman arifin, iman orang yang kenal Allah. Jadi iman orang yang kenal Allah ini bukan sekadar taklid, bukan sekadar dalil-dalil, tetapi dia beriman berdasarkan petunjuk langsung daripada Allah. Allah bagi dia perasaan sayang, perasaan dekat, perasaan merasa keagungan Allah. Allah bagi dia ilmu-ilmu yang datang daripada dia, daripada Allah. Allah bagi pada orang yang nak mengenal Allah tadi. Orang yang nak mengenal Allah, Allah bagi ilmu-ilmu yang merupakan cahaya tadi. Maka baru dia nampak contoh kan, tak mahu kita sebut tafsiran sebahagian tafsir. Dajjal boleh membunuh, Dajjal boleh menghidupkan. Jadi tafsirnya salah satunya ialah Dajjal boleh potong orang belah dua. Itu dicantum salah satu tafsir. Salah satu tafsir juga sistem perubatan. Sistem perubatan yang ada hari ini. Orang sudah mati dah, jantungnya dah rosak dah mati berdiri, tiba-tiba dia boleh dioperasi dibelah. Teknologi sains. Jadi kemungkinan besar Dajjal akan menggunakan teknologi sains. Jadi cumanya sainsnya lebih hebat daripada sains yang ada kat kita hari ini. Terpaksa gunakan alat, mungkin dia menggunakan sesuatu yang lebih hebat. Dia nak sebut kat sini perkara-perkara yang ghaibiyat, perkara yang bersifat imaniyat tadi itu, kita perlu sangat cahaya daripada Allah. Sebab itu kita kena minta kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya yang ada pada kami. Jadi itu antara perkara yang kita nak kena tengoklah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita mengulang kaji diri kita, tengok balik di mana hati kita, kat mana hati kita ni selalu menghadapkan. Kalau kita rasa hati kita keras, rasa hati kita sakit, maknanya tak boleh nak rasa lah.
tak rasa seronok dengan Quran, rasa beban. Baca Quran rasa beban, rasa berat aja. Nak sembahyang rasa berat aja. Nak bangun malam rasa berat aja. Nak sayang sahabat kita, saudara kita rasa berat aja. Tak boleh. Nak sayang tak boleh. Maka kita kena cari iman kita balik semula, tengok balik. Kita minta pada Allah supaya hati kita dia bercahaya, dilembutkan. InsyaAllah. Sebab di akhir zaman ini kita bukan hanya memerlukan logik saja, memerlukan logik saja, rasional saja, ilmu mantik saja. Kita memerlukan cahaya daripada Allah, ilmu yang datang daripada Allah. Maka kita kena bersihkan hati kita. Bila hati bersih, insyaAllah yang lain, anak-anak pun sama juga. Anak-anak pun sama juga. Jadi itu insyaAllah mudah-mudahan sedikit peringatan yang mampu saya cuba sampaikan ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan kita satu orang yang seorang yang boleh memahamilah. Cuma yang akhir saya sebut di sini, macam mana proses kita nak dapatkan pertolongan Allah itu. Saya dah ulang balik tadi. Prosesnya ialah kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita semayang, serah. Kita ada susah, kesusahan. Ya Allah, aku serah diri ke Engkau, ya Allah. Engkau yang layak bagi aku susah. Kita ada kesenangan, serah ya Allah, aku serah ke Engkau kesenangan aku, ya Allah. Engkau yang berhak memberi kesenangan. Kita syukur, kita sabar, kita redha. Dan kemudian apa maksud menyerahkan diri tadi? Menyerahkan diri tadi ialah kita sediakan diri kita untuk terima apa yang Allah susun. Kita jangan jadikan diri kita ini disusun oleh hawa nafsu kita, tapi disusun oleh iman kita. Itu maksud kita menyerahkan diri kita. Maknanya dari sudut perasaan kita, dari sudut keinginan kita, dari sudut fikiran kita, dari sudut amal kita. Jadi semua tu kita nak patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampailah ke peringkat qada dan qadar, insya-Allah. Itulah insya-Allah sedikit sebanyak, mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan-kelemahan kita, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk sentiasa menuju kepada Dia, insya-Allah. Termasuk dalam golongan al-mahdiyin, golongan orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh telaga ayat mungkin boleh maklum pada jemaah ataupun yang ni dah kita dalam ni lah. Jadi ada satu infak telaga yang kita nak buat di ladang rakyat ladang rakyat di Melaka. Telaga ni sebenarnya dah siap, cuma kita guna duit orang. Dah habis lagi lah piping ni semua sekali. Jadi ladang rakyat ni cara kaedahnya kita akan buat ladang tu, dan bila kita dah tolak gaji kos yang bersih tu, 50% kita akan bagi pada dakwah tarbiyah dan jihad yang beri kepada rakyat semua. Dan 50% itu barulah kepada mereka yang usahakan dengan mereka yang invest. Jadi kita memerlukan air sebab ada masalah air macam itu. So alhamdulillah kita dalam pasti tempat untuk kita gali 200 kaki ke bawah. Dan kemudian tempat gali itu kita dah ada kenal pastilah. Dan insyaAllah air itu akan digunakan untuk semua, termasuk program-program kebaikan, dakwah sebagainya. Dan insyaAllah siapa yang ada kelebihan, maknanya dah boleh bagi dana, insyaAllah masih lagi kita open. Dan juga kita akan punya juga dana untuk urusan sekitarnya sekali, insyaAllah. So dalamnya dia punya itu dia boleh dapatkan daripada dia punya detail, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.